Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل يصيبنا إلا ما كتب الله لنا ومولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Surah At-Taubah ayat 51. Allah berkata, berfirman, katakanlah, tidak akan menimpa kami melainkan apa yang Allah tetapkan kepada kami. Dialah Tuhan yang memelihara dan menjaga kami, dan kepada Allah sahaja hendaklah bertawakal berserah diri oleh orang-orang yang beriman. Bersempena dengan wabak COVID-19 ataupun Corona yang menimpa seluruh dunia, banyak orang menggunakan ayat ini dengan menyerah diri kepada Allah dengan tidak ada usaha dan ikhtiar. Bagi orang-orang Islam yang beriman kepada Allah, pada kitab Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, percaya pada hari akhirat dan semua rukun iman yang lain, hendaklah berpegang kepada seluruh ajaran Islam yang ada dalam Quran yang sempurna, yang lengkap, yang cukup 30 juzuk. Kita tidak boleh membaca ayat ini saja, tak baca ayat-ayat lain yang banyak dalam Quran itu, kena baca semua. Dan hendaklah kita faham agama kita dengan betul, jangan pakai sekerat-sekerat. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Sesiapa yang Allah menghendaki dia menjadi baik, Allah tak jadikan dia faham dalam perkara ad-din, perkara agama Islam. Agama Islam itu dibahagikan oleh para ulama dengan 3 bahagian: akidah, syariah dan akhlak. Disebut oleh setengah orang yang berkait ilmu tauhid, ilmu syarak dan ilmu tasawuf. Semua ilmu ini hendaklah dirujuk pada Quran, hadis, ijma' ulama dan qiyas dan sumber-sumber yang lain. Tidak boleh ikut suka kita. Ada orang berpegang dengan akidah saja, dengan fiqh saja, dengan tasawuf saja. Salah. Disebut dalam kitab Hikam. Kitab Hikam ni kitab yang masyhur di kalangan ahli-ahli tasawuf. Kata-kata Imam Malik
man tafaqqaha bighairi tasawwufin faqad tafassaqa wa man tasawwafa bighairi tafaqquhin faqad tazannaqa. Sesiapa yang pakai fiqh saja yang tidak ada tasawuf jadi fasik, jahat. Sesiapa yang bertasawuf saja tak pakai fiqh jadi zandik, jadi kafir zandik. Yang pertama jadi jahat, buruk akhlaknya. Yang kedua jadi zandik, mengharamkan benda yang dihalalkan oleh Allah Ta'ala, membatalkan perkara yang disuruh oleh Allah Ta'ala. Ini salah. Ayat yang dibaca tadi, qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak akan menimpa kami melainkan apa yang Allah takdirkan kepada kami. Ayat ini ada sebab nuzul, sebab turun dia. Sebab turunnya ialah berkait dengan orang-orang munafik mengejek sahabat-sahabat Nabi yang tewas, yang cedera dalam peperangan setelah mereka berperang. Kalau kamu Islam sungguh, mengapa boleh mati, boleh cedera? Allah Ta'ala suruh sebut itu urusan Allah Ta'ala, terserah pada Allah Ta'ala, bertakwa pada Allah Ta'ala. Perkara ini disebut setelah dilakukan usaha dan ikhtiar, bukan pakai rangguk begitu saja. Allah Ta'ala suruh orang Islam berusaha dan berikhtiar. Dalam ayat-ayat yang lain disebut dalam Quran juga, firman Allah Ta'ala, wa'aidu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum wa man tunfiqu min syai'in fi sabilillah yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Yang bersedialah kamu mengikut kemampuan kamu daripada menyediakan kekuatan. Di antaranya ialah pasukan berkuda, supaya kamu menggerunkan dengannya akan musuh Allah dan musuh kamu. Dan yang lain yang kamu tidak tahu, Allah mengetahuinya. Dan apa-apa yang kamu belanja sesuatu pada jalan Allah, ditunaikan pahalanya kepada kamu dan tidak menzalimi kamu sedikit pun. Disuruh bersedia, melengkapkan diri, bukan bertawakal semata-mata. Setelah bersedia barulah bertawakal pada Allah Ta'ala. Termasuk Nabi kita Muhammad SAW memakai topi besi, memakai baju rantai, bukan pakai ilmu kebal, pakai doa saja. Topi besi, baju rantai, dan Nabi luka di medan perang. Disuruh orang Islam menyediakan kekuatan sekadar kemampuan mereka. Setelah mereka bersedia, barulah bertawakal kepada Allah Ta'ala, serah pada Allah Ta'ala, bersiap dulu, usaha dan ikhtiar. Inilah pahaman ahli sunnah wal jamaah. Ada pemahaman yang mengatakan serah pada Allah Ta'ala, tak ada usaha dan ikhtiar, itu ialah ajaran Jabariyah, satu mazhab yang salah. Mazhab salah, ilmu salah, yang kena ditolak oleh orang Islam, ditolak oleh ulama. Sudah muncul zaman dulu. Di sana ada ayat lain, firman Allah Ta'ala, wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berbelanjalah kamu pada jalan Allah, dan janganlah kamu campur diri kamu dalam kebinasaan. Berbuatlah baik, berbuatlah kebaikan, kebajikan, sesungguhnya Allah mengasihi orang yang buat kebajikan. Allah Ta'ala menganggap mereka yang tak bersedia membelanjakan harta pada jalan Allah, berusaha dan berikhtiar,
adalah orang membinasakan dirinya sendiri. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala mengesahkan Sayyidina Maryam alaihi salam, seorang wali Allah, seorang perempuan wali Allah yang dipilih oleh Allah melahirkan Nabi Isa alaihi salam untuk menjadi dalil kekuasaan Allah Ta'ala. Bila Nabi Maryam mengandung, satu ujian yang dahsyat. Ketika membawa diri dalam kesakitan, duduk di bawah pohon tamar, Tuhan berfirman, wa huzi ilaiki bi jiz'in nakhlah tusaqit ilaiki alayki rutaban janiyah. Surah Maryam ayat 25. Dan goncangkan batang pohon kurma itu, nescaya buah-buah tamar akan gugur supaya kamu makan. Tuhan tak bawa buah kurma suap dalam mulut, suruh Siti Maryam goncang batang kurma itu. Seorang perempuan yang dhaif suruh usaha juga. Usaha dulu, Allah yang menolong selepas itu. Kerana sifat kita hamba pada Allah Ta'ala, bukan Allah Ta'ala hamba kita. Bila hamba Allah Ta'ala, kita mesti berikhtiar dengan akal yang diberi oleh Allah Ta'ala, dengan ilmu yang diberi oleh Allah Ta'ala, dengan tenaga tulang empat kerak yang diberi oleh Allah Ta'ala. Kita guna nikmat Allah Ta'ala dulu, barulah kita serah diri pada Allah Ta'ala. Sekiranya kita bakal serah pada Allah Ta'ala, tak mahu sumbang harta, tak mahu fikir, tak mahu ikhtiar, ini kita jadi tuan, latih Allah Ta'ala jadi hamba kita. Ini satu ajaran yang salah. Dengan sebab itu dalam Islam ni, fardu kifayah bukan sahaja ilmu yang berkait dengan agama, termasuk ilmu dunia yang menjadi keperluan bagi hidup manusia. Ilmu perubatan adalah fardu kifayah. Ilmu jurutera fardu kifayah. Ilmu pertanian fardu kifayah. Ilmu menyediakan pakaian fardu kifayah. Bukan fardu kifayah itu semayang-mayang saja. Semayang jenazah. Orang Melayu fardu kifayah semayang jenazah. Disebut contoh dalam Quran tentang ilmu perubatan. Firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nahl, wa awha rabbuka ila an-nahli an ittakhidhi min al-jibali buyuta wa min ash-shajari wa mimma ya'rishun thumma kuli min kulli thamarati fatulki subula rabbiki dhulala yakhruju min butuniha sharabun mukhtalifun amwaluhu fihi shifa'un lin-nas inna fi dhalika la'ayatan liqaumin yatafakkarun. Surah An-Nahl ayat 68 hingga 69. Dan Tuhanmu telah mengilhamkan kepada binatang lebah supaya menjadikan rumah di bukit-bukit, pada pohon kayu, dan pada tempat yang disediakan oleh manusia. Kemudian, wahai lebah, makanlah kamu daripada buah-buahan, tumbuh-tumbuhan, ikut jalan yang Tuhan tunjukkan kepada kamu dengan patuh. Lalu keluar daripada lebah itu minuman yang berbagai-bagai warna yang menjadi obat pada manusia. Sesungguhnya pada yang berikan itu menjadi tanda bagi orang yang berfikir. Bila dengar air madu menjadi obat, ada kalangan sahabat Nabi, kawan dia sakit perut, suruh kawan dia minum air madu. Tiba-tiba kau tambah berok. Temu dengan Nabi, ya Rasulullah, saya suruh dia minum air madu, tapi berok kau tambah lagi. Nabi kata minum lagi. Nabi kata Allah Ta'ala betul, perut kawan bohong. Lalu dia balik, minum lagi, maka sembuh. Dikaji-kaji kerana minum tak ikut dos, tak ikut sukatan dia. Bukan pakai obat itu saja, ada sukatan dia, ada campuran dia. Yang tahunya ialah mereka yang ahli dalam ilmu perubatan. Kena belajar ilmu perubatan ini. Disebut dalam hadis-hadis yang banyak, di mana Allah Ta'ala suruh orang Islam belajar ilmu perubatan. Fardu kifayah.
Kena ada usaha dan ikhtiar. Di sini, bila berlaku penyakit wabak ini, Nabi kita sudah menunjuk dalam hadis-hadis yang banyak. Di antaranya ialah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, hadis yang sahih. Orang yang paling bijak tafsir Quran Nabi SAW. Tak boleh tunjuklah ulama-ulama mana pun dalam ilmu mana mesti kena ikut Nabi. Nabi bersabda, riwayat Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, "Idza sami'tum bit-ta'un bi ardin fala tadkhuluha, wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju minha." Apabila kamu dengar ada penyakit ta'un, penyakit wabak, termasuklah juga penyakit corona ataupun penyakit wabak COVID-19 yang disebut ini, bila berlaku, maka jangan kamu pergi ke negeri itu. Bila kamu berada dalam negeri yang berlaku penyakit itu, jangan kamu keluar. Kerana apa? Kerana tidak boleh memudaratkan diri kita sendiri, tak boleh memudaratkan orang lain. Kerana kaedah syarak. Ada ulama mengatakan hadis Nabi SAW, la darara wa la dirar. Hadis riwayat Imam Malik dan Ibnu Majah. Jangan memudaratkan diri sendiri, jangan memudaratkan orang lain. Kita diharam memudaratkan diri kita sendiri dan diharamkan memudaratkan orang lain. Kerana di sana ada kaedah-kaedah hukum syarak yang berkait dengan Quran, hadis, ijma' ulama dan qiyas, beramal dengan perintah Allah Ta'ala. Dinamakan ilmu maqasid syariat, matlamat hukum syarak. Di antara maqasid hukum syariat itu ialah 5 perkara yang wajib dalam rukun hidup manusia, iaitulah memelihara agama, memelihara diri, memelihara akal fikiran, memelihara keluarga dan maruah, dan memelihara harta. Perkara ni wajib dijaga, bukan sunat, wajib dijaga, wajib dipelihara. Agama nombor 1, diri nombor 2, akal nombor 3, keluarga dan anak beranak maruah nombor 4, harta nombor 5. Kalau tak jaga perkara ni, jatuh haram, diwajibkan oleh Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala meletakkan kemudahan-kemudahan yang dipahami melalui fiqh aulawiyat ataupun fiqh muwazanah, fiqh keutamaan dan fiqh perimbangan dalam beramal dengan perkara-perkara ini. Contohnya wajib memelihara agama, wajib memelihara nyawa. Contohnya, bila kita lapar, Allah Ta'ala beri rukhsah. Rukhsahnya ialah boleh makan benda yang haram kerana lapar. Ayat Quran. Diharamkan daging babi, bangkai dan sebagainya. Faman yutaghi rabban wala 'adin fala isma 'alaih. Innallaha ghafurur rahim. Barang siapa yang dalam keadaan darurat dibenarkan perkara yang haram itu dengan syarat tidak melampaui batas, mengikut qada yang patut, maka dibenarkan perkara yang haram kerana menjaga nyawa. Ini rukhsah yang Tuhan beri. Dah kita langgar haram, tak jaga agama, jaga agama. Tuhan suruh makan makanan itu kerana jaga nyawa. Jaga nyawa adalah wajib. Contohnya, kita nak pergi sembahyang di masjid, sembahyang jemaah yang diwajibkan. Ada orang gila dalam masjid dengan pistol, dengan senapang dalam masjid. Kalau pergi masjid, mati dibunuhnya. Sembahyang jemaah wajib, jaga nyawa adalah wajib. Tuhan beri rukhsah, beri kemudahan, agama boleh dijaga dengan tak sembahyang jemaah, sembahyang zuhur di rumah, kerana jaga nyawa. Kalau pergi juga bunuh diri, haram.
kita tak pilih kemudahan Tuhan beri pada kita. Contohnya juga, kalau kita tinggal rumah, wapak nak naik atas rumah kita. Musuh akan naik rumah juga. Binatang buah ada keliling rumah kita. Akan datang. Kita mesti ada. Kena jaga keluarga kita. Dalam masa yang sama, kena pergi sembahyang jemaah. Pada masa itu, kena tinggal sembahyang jemaah. Kena jaga keluarga adalah wajib. Ini contoh yang kita kena faham. Penyakit corona ni wabak yang diketahui oleh ahli ilmu yang mengetahui berkenaan dengannya, di mana boleh mengebok, membunuh nyawa manusia, jakit pada orang lain. Jakit pada orang lain. Bunuh manusia, jakit pada orang lain. Bunuh diri sendiri. Dan sebab itu kita kena berpandu pada hukum syarak yang diajar oleh Allah Ta'ala kepada kita. Dalam masa yang sama, kita tanya orang yang tahu tentang hukum dunia. Nabi kata, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu berkenaan urusan agama kamu, urusan dunia kamu. Ini berlaku bila Nabi berhijrah ke Madinah. Nabi berhijrah ke Madinah, Nabi melihat orang Madinah berkebun tamar. Di antara amalan mereka yang melakukan pembungaan. Dia ambil mayam tamar yang jantan, direndih pada mayam pohon kurma untuk menghasilkan buah yang subur. Nabi kata, apa salahnya pakai lok begitu saja, biarkan, tak payah buat. Tiba-tiba tahun itu kurma tak jadi, buahnya tak subur, khete, mengikut bahasa Patah Timur. Sahabat mengadu pada Nabi. Nabi kata, antum a'lamu bi umur dunyakum. Kamu lebih tahu tentang urusan agama kamu. Dalam ilmu perubatan, ada kitab yang tulis oleh para ulama, Tib Nabawi, Ibn Qayyim, Tib Nabawi. Tib Nabawi ini ilmu perubatan yang ditulis oleh ulama, dikumpul hadis-hadis dengan perubatan. Di sana banyak hadis-hadis yang berkait dengan perubatan yang diajar oleh Nabi SAW. Disebut dalam hadisnya, penuh seorang Badui datang bertemu dengan Nabi. Dia sakit. Kata Badui itu, ana tadawa, Rasulullah, kena berubat ke? Kena berubat, kena rawat. Nabi kata, na'am, ya ibadallah, tadawa, fa'inhu azza wa jal, lam yanzil da'an illa anzala lahu shifa, alimahu man alimah, wa jahilahu man jahilah. Hadis riwayat Imam Ahmad. Kata Nabi, ya, wahai hamba-hamba Allah, berubatlah kamu. Sesungguhnya Allah tidak menurunkan penyakit, malaikat Allah turunkan obatnya. Mengetahui oleh orang yang mengetahuinya, dan jahil oleh orang yang jahil berkenaan dengannya. Seorang sahabat, Abu Khuzamah, kata ke Nabi, qultu ya Rasulullah, ara'aita ruqya nastarqiha wa dawa'an natadawa wa tuqatan nattaqiha, hal naruddu min qadarillah syai'an? Kita japi bila sakit, ya Rasulullah, ambil obat merawat sakit kita, kemudian kita pertahankan diri kita, adakah bermakna kita tolak qadar Allah Ta'ala? Kata Nabi, berubat itu juga qadar Allah Ta'ala, ikhtiar untuk menuju pada qadar Allah Ta'ala. Disebut dalam asar, bila berlaku wabak di Syam, Sayyidina Umar yang sudah melawat Palestin nak menyambung lawatan ke Syam. Pada masa itu tersebar wabak taun kerana banyak mayat-mayat yang tergubar dalam peperangan, termasuk mayat tentera Rom sampai juta. Berlaku wabak. Bila berlakunya wabak, Sayyidina Umar membatalkan lawatan itu. Lalu Abu Ubaidah tulis surat pada Sayyidina Umar, adakah kamu lari pada qadar Allah Ta'ala? Sayyidina Umar balas surat itu, ya, aku lari pada Allah Ta'ala, menuju pada qadar Allah Ta'ala, kata Sayyidina Umar.
Bila tahu wabak, aku lari pada qada Allah Ta'ala, ikhtiar. Dan aku pergi pada qada Allah Ta'ala, iaitulah mencegah. Bila cegah tu pulang pada Allah Ta'ala lah, nak kena ataupun tidak. Artinya mesti ada usaha dan ikhtiar mesti dibuat. Jangan kita pakai serah pada Allah Ta'ala sahaja. Dan di sana ada perkara agama yang diajar oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkara yang wajib boleh ditangguh. Perkara yang wajib boleh diubah pada rukhsah, pada kemudahan. Kalau kita tak buat, jadi salah. Pernah zaman Nabi SAW berlaku seorang sahabat yang cedera dalam peperangan. Berdarah kepala dia kerana cedera dalam peperangan. Bila kepala berdarah, lalu mereka berbincang sama-sama mereka. Kebetulan sahabat ni dalam hadap so. Ada yang mengatakan kena mandi. Ada yang mengatakan kena tayamum. Sedangkan air ada. Kalau air ada, tayamum bagaimana? Oleh kerana puak-puak yang mengatakan kena mandi, sebab air ada, tak boleh tayamum, tak pakai rukhsah. Tiba-tiba mereka ambil pendapat pakai mandi. Bila mati sahabat. Lalu mereka balik cerita pada Nabi SAW. Lalu Nabi kata, qataluhu, mereka telah membunuh dia, membunuh kawan dia sendiri. Kena tak pilih rukhsah yang diberi oleh Allah Ta'ala. Dalam sirah Nabawiyah, Nabi nak pergi umrah ke Mekah. Bila Nabi nak pergi umrah, dihalang oleh orang musyrikin. Tak benar Nabi masuk ke Mekah. Lalu Nabi atur Sayyidina Uthman berunding. Minggu lepas kita baca kisah ni. Akhirnya mereka akan utusan menceraikan perdamaian. Dalam perdamaian itu ditulis tak boleh umrah pada tahun ni, kena umrah tahun depan. Nabi pilih umrah tahun depan. Sedangkan Nabi sudah pakai ihram. Umrah tu macam umrah wajib, kerana Nabi sudah tekad nak pergi Mekah. Nabi tangguhkan perkara yang wajib pada tahun depan. Kerana meraihkan perjanjian Hudaybiyah. Dalam Islam ni ada dua wajib. Wajib mudayyak dan wajib muwassa'. Wajib mudayyak ni adalah wajib yang waktunya sama dengan perbuatannya. Macam bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Masa tempoh ibadat puasa sama banyak dengan jumlah bulan Ramadan. Tak boleh tangguh. Muwassa'nya macam waktu zuhur. Masuk waktu zuhur. Waktu dia panjang. Nak semayang selalu pun boleh, nak tangguh pun boleh. Haji mereka yang berkuasa, itu wajib muwassa', boleh buat sekarang, boleh tangguh. Bila ada halangan, maka hendaklah ditangguh. Dibenarkan oleh syarak. Kalau sekiranya tak boleh tangguh, macam puasa Ramadan, sakit. Bila sakit, Tuhan benarkan kita tak puasa dan boleh qada pada bulan yang lain. Kena faham. Dan di sana ada kemudahan kepada pihak yang berkuasa. Disebut Sayyidina Umar dan Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, Inna Allah la yanza'u bis sultan ma la yanza'u bil Quran. Kata Sayyidina Uthman, sesungguhnya Allah membenarkan sesuatu tindakan oleh sultan, oleh yang berkuasa, apa yang tidak ada tindakan dalam Quran. Tak ada nah dalam Quran. Maka pemerintah boleh bertindak kerana menjaga perkara yang wajib dijaga 5 perkara tadi. Pemerintah boleh buat mereka itu, boleh bertindak. Bukanlah perkara yang dibenarkan kerana masalah, pemerintah boleh bertindak. Contoh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendapat laporan bahawa gubernur dia Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu yang ditugaskan di Iraq membina istana di Kufah. Istana dia melindungi jiran dia. Jiran tu tak dapat angin. Lalu jiran dia mengadu kepada Sayyidina Umar bahawa gubernur kamu Sa'ad bin Abi Waqqas ni buat istana siapa lindung jiran. Sayyidina Umar hantar Muhammad bin Maslamah suruh bakar istana Sa'ad bin Abi Waqqas. Muhammad bin Maslamah pergi ke Kufah, bawa kayu api, kupur bakar istana Sa'ad bin Abi Waqqas.
Lalu Sa'ad kata, pasal apa bakar rumahku? Kata Muhammad sama, Sayyidina Umar suruh. Sayyidina Umar khalifah. Maka Sa'ad tak jawab, tak kata apa-apa. Tak kata apa. Di mana Sayyidina Umar adalah khalifah, sahabat 10 yang dijanji syurga. Sa'ad bin Waqqas juga sahabat 10 hanya dibagikan syurga. Ini arahan pemerintah kerana ada maslahat untuk rakyat. Maka boleh bertindak sebab itu sekali. Zaman Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu an, berlaku seorang sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an. Abu Dzar ni seorang sahabat yang Nabi tak lantik pegang urusan kerajaan kerana dia lemah. Nabi kata, awak ni melemah, wahai Abu Dzar, mu tak boleh bertugas. Zaman Sayyidina Uthman, Abu Dzar telah bertindak kempen orang miskin, mengatakan bahawa sedekah yang sunat nak diwajibkan. Padahal dalam Islam sudah ada zakat yang diwajibkan, sudah ada wakaf, sudah ada sumber-sumber keuangan yang lain. Tiba-tiba Abu Dzar nak wajibkan sedekah yang sunat, bersyarah pada orang ramai, menyebabkan orang miskin minat dengan dia. Banyak kami ni buat ini rapah harta orang kaya. Islam tak boleh rapah harta orang kaya. Komunis suka dengan Abu Dzar ni. Abu Dzar kata, orang komunis kata Abu Dzar ni ikut teori komunis. Itu tak betul. Itu salah. Ijtihad Abu Dzar ni dianggap salah kerana nak wajibkan perkara yang tak diwajibkan oleh Allah Ta'ala. Dalam Islam sudah ada zakat. Orang kaya tak boleh dihalang kekayaannya, tapi dia ambil melalui wajib secara zakat. Nak tambah benda yang wajib yang tak ada dalam Islam. Sayyidina Uthman bertindak supaya Abu Dzar dia buang daerah, dia buang di Rabzah. Bertindak buang daerah Abu Dzar, sahabat yang dianggap sebagai ahli syurga, dibuang daerah kerana dia buat satu perkara yang meresahkan masyarakat. Ini berlaku dalam sejarah Islam. Sayyidina Uthman ni bukan sembarangan orang. Ada orang kata tak sauh dia tinggi. Tak apalah, tak payah pakai ikhtiar, tak payah berobat, tak payah ikut arahan, ikut suka saja. Sayyidina Uthman ni sahabat yang Nabi sebut dalam hadis. Nabi kata, adakah aku tidak malu kepada orang yang dimalu oleh para malaikat? Sayyidina Uthman ni malaikat malu pada dia kerana peranan dia dalam Islam. Kita ni jangankan malaikat, iblis pun tak malu kita. Adakah kita nak tunjuk lebih pada itu? Kita kena sedar bahawa kita mesti menunjukkan Islam ni boleh mentadbir, boleh memerintah, boleh mengguru dengan cara yang sebaik-baiknya. Apabila adanya wabak seperti ini sehingga tersebar ke seluruh dunia, maka kita kena tunjuk apa dia penyelesaian Islam dalam masalah ini. Balik pada hukum Islam. Tuhan sebut dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Suratul Nisa. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Dan ulil amri, mereka yang mengendalikan urusan kamu. Ulama tafsir kata ialah pemerintah dan ulama. Dua kumpulan ini, ulama dan umara. Kembali kepada mereka ini. Jika sekiranya kamu berpertelingkah dalam sesuatu perkara, hendaklah kamu kembali kepada Allah dan Rasul, Quran dan hadis. Sekiranya kamu sungguh beriman kepada Allah dan hari akhirat, rujuk pada Quran dan hadis. Bila berlaku arahan supaya kita tak dibenarkan sembahyang jemaat, tak dibenarkan sembahyang jemaah, ini perkara agama. Macam agama boleh dilarang, kita balik pada perkara yang disebut dalam hadis-hadis tadi. Di mana pemerintah tidak larang orang sembahyang. Kalau pemerintah larang orang sembahyang, itu tak betul. Dia haramkan sembahyang, dia haramkan puasa, itu tak boleh. Ini sembahyang boleh lagi, sembahyang zuhur. Cuma bila dia penyakit, kena tukar sembahyang jemaah pada sembahyang zuhur. Sembahyang masjid pada sembahyang di rumah. Sebab kerana jaga agama, jaga nyawa, jaga masyarakat, dua-dua kena jaga belaka. Kena ada perimbangan di antara dua perkara ini. Kita kena faham. Cuba mereka yang degil tambah ikut arahan ni, duduk di masjid, masjid terbakar. Api menyala, lari ke tak? Lari, cabut lari. Bila terbakar pasal apa?
takut ke api, dah takut ke Tuhan, tunggulah yang sekali yang masjid satu. Tak berani. Itu pun dia kita nampak dengan zahir. Kita kena sedar bahawa wabak ni macam api itu juga. Melanda ribu-ribu orang sudah mati. Sudah mati. Dengan khabar yang mutawatir. Khabar yang tak boleh dinafikan. Jangan kita degil dalam masalah ini. Apalagi Nabi kata, la darara wa la zirar. Tidak boleh memudaratkan diri sendiri, tak boleh memudaratkan orang lain. Bila mari penyakit wabak, memudaratkan diri kita sendiri. Mana baik kita bunuh diri dengan kita panjang umur, boleh buat ibadat lagi. Bunuh diri adalah haram. Bunuh diri ini bukan saja terjun dalam api, bukan saja ikat salib tekuk gantung diri, termasuklah mendedahkan diri pada penyakit. Kita tahu penyakit ini boleh membunuh kita, biar matilah, macam bunuh diri lah juga. Sedangkan ada ikhtiar untuk berubat penyakit itu. Ini diharamkan. Wala taqtulu anfusakum, jangan kamu bunuh diri kamu. Ayat Quran kata jangan bunuh diri. Bila kita tahu ini bunuh diri, tak boleh, kita jangan bunuh diri kita, kena ikhtiar, cari ubat. Dalam masa yang sama tak boleh memudaratkan orang lain. Pergi ke orang lain, menyebabkan penyakit kita ni pergi pada orang lain, berjangkit pada orang lain. Tak boleh memudaratkan orang lain, tidak boleh. Kerana kita manusia mesti hidup bermasyarakat. Dengan sebab itu ada larangan untuk menjaga diri dan untuk menjaga masyarakat. Dua-dua perkara ni. Dengan sebab itu, arahan ni arahan yang betul, bukan arahan yang salah. Ada perkara kita tak setuju dengan kerajaan, kita boleh setuju dengan kerajaan. Kalau tak setuju, tengok betul kita ke betul kerajaan, salah kita ke salah kerajaan. Nak tengok dulu perkara ni. Kita kena sikap begitu. Kalau kerajaan tak betul, kita kena hujah dengan agama. Jangan pakai guna hukum akal, guna hukum agama. Itulah hukum agama, mengikut apa yang saya kaji, apa yang saya faham, mengikut pengajian saja. Kalau ada orang lain mengaji lebih pada tu, silalah beritahu. Hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Bawa dalil-dalil kamu kalau kamu ada hal yang benar. Kena ada dalil, yang bercakap hukum akal saja. Tak bantu berquran dan hadis. Kerana Allah Ta'ala tugaskan kita di atas muka bumi ini untuk beribadat pada Allah Ta'ala, untuk memakmurkan bumi dengan hukum Allah Ta'ala. Kena campur semua sekali ini. Kalau tidak, jadi ikut syaitan. Kerana firman Allah Ta'ala, apa tu unul ba'd wa takfuruna bi ba'd. Ada kamu beriman dengan sebahagian kitab, kamu kufur dengan sebahagian yang lain. Macam orang Yahudi. Orang Yahudi separuh Taurat percaya, separuh tidak. Allah Ta'ala kata ini ikut syaitan. Ini membinasa diri sendiri. Ayat berkait dengan tawakal, kita pakai. Ayat yang suruh Tuhan, suruh kita ikhtiar, kita tak pakai. Ini beriman sebagai kitab, kufur sebagai kitab yang lain. Tidak boleh. Kena beramal dengan Islam yang sempurna, Islam yang cukup. Sepatutnya kita orang Islam jadi contoh pada orang bukan Islam. Jangan kita orang Islam tak boleh jadi contoh pada orang bukan Islam. Malulah kita orang Islam. Aib kita orang Islam. Kita tak tunjuk satu contoh yang baik. Kita kena sedar bahawa kita orang Islam ni jadi model dalam sejarah Islam zaman dulu. Ilmu perubatan ni orang Islam yang terka dulu. Tiba-tiba kita tinggal ilmu kita sendiri. Orang Barat ni belajar ilmu perubatan daripada orang Islam. Orang Islam yang dulu memperkenalkan abuse, memperkenalkan perbedahan, memperkenalkan pemisahan dalam cycle tahun yang Nabi sebut dalam hadis tadi. Dalam hadis tadi Nabi kata bila ada tahun, jangan pergi ke negeri ada tahun. Kalau kita duduk dalam negeri itu, jangan keluar pergi ke negeri lain. Ini arahan Nabi. Tak ada dalam tamadun Barat. Islam mendahului 1000 tahun pada Barat dalam perkara ini. Kita kena sedar. Sebab itu jangan kita malukan agama kita. Jangan malukan orang Islam. Kadang-kadang kita tunjuk seolah kita ni kuat Islam, sangat kasih pada Islam, tapi tak erti. Kita merosakkan agama kita sendiri, merosakkan maruah agama kita sendiri. Malulah kita. Biarlah kita tunjuk Islam ni satu agama yang baik, lebih baik pada yang lain. Ini satu contoh yang Tuhan uji pada kita dengan penyakit-penyakit wabak ni. Kebetulan pendekatan ini boleh kita tunjuk di mana kebaikan Islam ini. Itulah nasihat yang dapat saya berikan, mudah-mudahan jadi renungan kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Dan kita doa kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala lindungkan daripada wabak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan wa fi ni'amahu wa kafi mazidah. Ya arhamar rahimin, ya rahman, ya rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Allahumma akshif 'anna al-bala' wal waba' wal fahsya' ma la yashfi ghairuk. Wahai Tuhan kami, tolonglah selamatkan kami daripada bala, bencana, wabak, penyakit, segala keburukan. Apa yang tak boleh dibuat melainkan Engkau sahaja, wahai Tuhan kami. Allahumma aminna fi awtanina. Wahai Tuhan kami, amankanlah kami dan selamatkan kami dalam negeri kami ini. Dan selamatkan dunia dan akhirat. Walhamdulillah rabbil alamin.